Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah para penonton sekalian, kita teruskan dengan siri yang ketujuh dari Hikayat Fiqhiyah Mukhtarah, mana kisah-kisah fiqh yang terpilih. Kisah kita pada kali ini iaitulah kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan Ubay bin Ka'ab menyusun salatut tarawih secara berjamaah di Masjid An-Nabawi Syarif, sehingga keluar kata-kata masyhur Sayyidina Umar, ni'matul bid'atu hadhihi. InsyaAllah kita cuba bincangkan, dengar kisah ini dan juga 10 perkara perbincangan dari kisah yang masyhur ini, insyaAllah. Hadis ini dikeluar oleh Imam Al-Bukhari, Ibn Khuzaimah, Al-Baihaqi dan lain-lain. An Abdurrahman bin Abdin Al-Qari. Itu nama dia, Abdurrahman bin Abdin Al-Qari. Mungkin nama ni jarang didengari, kan? Dia ni bersifat tabi'in kerana dia kecil pada masa tu, ataupun sahabat yang terlalu kecil. Annahu qala, dia cerita, ini hikayat. Kharajtu ma'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ila al-masjid. Saya keluar bersama dengan Sayyidina Umar pada satu malam di bulan Ramadan ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Fa idzan nasu auza'un mutafarriqun. Maka kami dapati orang ramai dalam masjid itu kelompok-kelompok yang berasingan. Mana ada sini 4-5 orang, sini 2-3 orang solat. Jadi kecil-kecil, terpisah. Yusalli ar-rajulu li nafsihi, ada yang seorang dia solat. Fayusalli bi salatihi ar-rahtu, ada orang mari ikut 2-3 orang, kan? Ar-rahtu di mana yang kurang daripada 10 orang. Beberapa orang. Bila Sayyidina Umar sebagai seorang khalifah yang sangat peka dengan kesatuan umat Islam, dengan kemaslahatan kaum muslimin, tengok Umar pun, faqala Umar, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Saya rasa kalau aku kumpulkan semua kelompok yang jemaah yang kecil-kecil ni di belakang seorang imam yang qari, yang suaranya sedap, yang hafal Qurannya bagus, tentulah lebih cantik, lebih elok dari sudut susunan. Thumma azama, kemudian Sayyidina Umar mengambil keputusan. Azama, mana ambil keputusan nak buat. Fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Maka Sayyidina Umar memilih sahabat yang masyhur, Al-Qari al-masyhur, As-Sahabi al-Jalil, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sebagai imam. Pilih, kemudian dilantik dan diisytiharkan. Seorang imam, semua ikut. Thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Kemudian aku keluar sekali lagi bersama Sayyidina Umar pada malam yang lain, wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Orang ramai telah pun bersolat di belakang imam qari mereka, Ubay bin Ka'ab. Faqala Umar radhiyallahu anhu, ni'mal bid'atu hadhihi. Umar mengatakan, sebaik-baik susunan baru inilah dia. Tetapi wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumun. Orang yang tidur di awal malam ini lebih baik daripada orang yang bangun di awal, berdiri di awal malam.
yuridu akhiral lail. Makna orang hak bangun bertahajud akhir malam lebih baik daripada yang awal malam. Wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu. Jadi orang ramai bersama Ubay solat di awal malam. Baik, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan lain-lain yang telah saya sebut awal tadi. Dilalatuha, apakah dilalah dalil daripada hadis ini dari sudut fiqahnya? Iaitulah jawazu salat tarawih jama'atan fil masjid. Boleh kita solat tarawih secara berjamaah di masjid. Sebagaimana kata di para ulama telah mengumpulkan di antara solat-solat sunat yang disunatkan berjamaah. Solat sunat yang disunatkan berjamaah yang telah disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah Idaini, 2 hari raya, Kusufaini, 2 gerhana, salat istisqa, minta hujan, dan salat malam Ramadan. Ini di antara solat yang disunatkan berjamaah. Adapun solat-solat lain itu maka tidak dianjurkan berjamaah, tetapi boleh kita lakukan untuk keperluan ataupun sekali-sekala nak mengajar masyarakat inilah cara solatnya. Baik, para jemaah sekalian, itu matan hadis, itu fiqhul hadis. Sekarang ni kita nak korek 10 perkara isu daripada hadis ini, daripada kisah ini. Yang pertama, kita cuba kenali sahabat Sayyidina Umar ini, nama dia Abdul Rahman bin Abdin Al-Qariyi, gelar dia Abu Muhammad, dilahirkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibawa bertemu dengan Nabi bersama dengan adik dia Abdullah Saghiraini, dua-duanya yang kecil, bayi ataupun baby lagi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sapu di atas kepala kedua-duanya. Ini Nabi kita bila tengok kanak-kanak dia gosok atas kepala, Nabi kita doakan, masya-Allah, bahagia mereka telah digosok oleh tangan yang mulia, telah mendapat bacaan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak ada mana-mana riwayat daripada Nabi, tak ada riwayat. Sebahagian daripada pengumpul nama-nama sahabat memasukkan mereka ke dalam nama sahabat. Sebahagian kata tak, dia ni tabi'in. Sebab kita dah bincang dulu dalam siri yang awal, siapakah sahabat itu? Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan mumayyizan. Maknanya dia sudah memayyiz. Maknanya kanak-kanak yang sudah tahu, mengenali, boleh membezakan benda yang baik, yang benda-benda kotor, benda tak kotor kan. Dan beriman serta mati di atas rasa iman. Tapi Abdul Rahman dengan adik-adik dia Abdullah ni katanya kecil, dia tak tahu apa. Dia digosok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kepalanya. Sebab tu khilaf. Yang pentingnya dia pernah jumpa Nabi dan dia bersahabat dengan sahabat Nabi. Insya-Allah ini orang hebat. Dia telah dilantik oleh Sayyidina Umar bersama Abdullah bin Al-Arqam menjaga Baitumalil Muslimin pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Dia meninggal pada khilafah Abdul Malik bin Marwan tahun 80 ataupun 81 Hijri. Umur dia 78 tahun. Meninggalnya di Madinah dan dikebumikan di Al-Baqi'. Sayyidina Umar, yang kedua, Sayyidina Umar kita dah bincang dulu, Umar Abu Hafsin. Tuan-tuan boleh tengok dalam siri yang lepas. Yang pentingnya Sayyidina Umar ni orang yang sangat teguh perjalanan agamanya dan di antara sahabat yang alim. Beberapa kali Al-Quran diturunkan muafaqah dengan pandangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan dialah salah seorang daripada orang yang telah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil ilmu dan mengikuti jejak langkahnya. Sebagai dalam hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-bahdiyyin. Jadi Sayyidina Umar termasuk dalam khulafa' ar-rasyidin yang 4. Maka hadis daripada hadis Irbad, dia seorang qadi, mufti, muhtasib. Muhtasib ni penguat kuasa.
aliman bil Quran, khabiran bis sunnah, mujtahidan fil fiqhi, dan sangat banyaklah dalam satu tesis 2 jilid besar ni dia tulis kitab Aqdiyatu Umar, qada yang telah diputuskan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Adapun yang ketiga, cerita yang ketiga, Ubay bin Ka'ab. Ya, yang ni kita belum cerita lagi. Ubay bin Ka'ab bin Qais al-Ansari mi Bani Najjar. Dikenali dengan nama Abu At-Tufaili ataupun Abul Munzir. Abu Tufail atau Abul Munzir terkenal dengan nama Sayyidul Qurra, ketua Qari Al-Quran. Salah seorang daripada ahli fiqh sahabat, orang yang sangat alim kepada kitab Allah, dan kata di Masruq, salah seorang daripada 6 orang sahabat ahli-ahli fatwa di zaman para sahabat, dan dia ini salah seorang daripada penulis wahyu. Ubay ini penulis wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Zaid ataupun bersama dengan Zaid bin Thabit. Sayyidina Umar sentiasa merujuk kepada beliau dalam hukum-hukum yang baru terjadi dan juga beberapa hukum yang sukar. Tentang kelebihan Ubay ini telah terdapat beberapa hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Tanda ni para pelajar, tanda hadis ini dia panggil hadis kepakaran. Zaman kita pun ada kan, orang kata orang ni mahir dalam bidang usul, mahir dalam bidang hadis, mahir dalam bidang fiqh, dalam bidang tafsir kan. Itu dalam bab dunia, mahir pula dalam bab engineer, mahir dalam macam-macam kepakaran. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Orang yang paling rahmat kepada umat aku, di kalangan umat aku, kepada umat aku Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillahi Umar. Orang yang sangat tegas dalam hukum Allah Ta'ala Umar. Orang yang sangat bersifat pemalu Osman. Malu nak buat benda-benda yang tak baik lah. Bukan sekat benda tak baik, benda yang tak biasa pun dia malu. Wa aqra'uhum, ni yang kita nak tajuk kita ni, aqra'uhum li kitabillahi Ubay bin Ka'ab. Orang yang paling alim tentang Al-Quran Ubay bin Ka'ab. Wa afraduhum, orang yang paling alim dalam bidang faraid Zaid bin Thabit. Wa a'lamuhum bil halali wal harami Mu'az bin Jabal. Likulli ummatin amin. Setiap umat itu ada orang yang sangat beramanah. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Masya Allah, tabarakallah. Mana amin hadhil ummah, orang yang sangat amanah dalam umat ini, Abu Ubaidah. Nama dia Amir ibnul Jarrah. Kita kata radhiyallahu ta'ala an jami'is sahabah. Yang penting dalam hadis ini, kita boleh kenal beberapa orang yang terlibat dengan kepakaran dalam bidang masing-masing. Jangan kata, orang paling fardu Zaid, habis. Orang lain tak. Lah, maknanya, Nabi beri pengiktirafan kepada kebolehan seseorang sahabat itu dalam bidang masing-masing. Kan? Orang tambah lagi yang pakar dalam bidang tafsir juga, sahabat dia, Habrul Ummah wa Turjumanul Quran, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu dia. Hadis ini dikeluar oleh dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. Tuan Syekh kita ni dia ambil sana. Baiklah. Mata Ubay radhiyallahu anhu fi khilafati Umar ibn al-Khattab. Ubay meninggal pada zaman Sayyidina Umar juga, iaitulah pada tahun 19 fi asahi aqwali ahli ilmi. Kita kata radhiyallahu anhu. Baik. Isu yang keempat, majal as-sunnah wal bid'ah. Masalah sunnah dengan bid'ah. Menghidupkan sunnah dan juga masalah bid'ah. Dia lawan dua tu. Kalau kata ini sunnah, bermakna lawan dia tu bid'ah. Bila kita pergi buat bid'ah, makna kita telah melanggar sunnah atau meninggalkan sunnah, kan? Itulah pertemuan yang kontra berdua ni. Sunnah dengan bid'ah ni kontra.
Jadi secara ringkaslah kita pergi kepada dalam kehidupan kita ni ada dua perbuatan. Yang pertama dia panggil al-ibadat, yang kedua al-adat. Al-ibadat dan al-adat. Dalam perkara ibadat, semua perkara al-ibadat itu asal dia hendaklah sabit dengan nas. Al-Quran suruh kita buat. Nabi SAW melalui sunnah dia menganjurkan kita buat. Maka kita buat, itu dia panggil sunnah. Dan itulah yang dikatakan ibadat itu tak boleh kita langgar. PKP sunnah ini. Kalau kita langgar, bermakna kita telah terjebak ke dalam lorong bid'ah. Kalaulah sunnah itu, ibadat itu boleh direka, dibuat untuk suka hati kita saja, maka tak adalah, tak turunlah ayat Quran, al-yawma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan agama bagi kamu. Macam nak sempurna, masih lagi boleh direka, boleh ditambah, boleh dimodified lah. Maka Nabi SAW telah menyempurnakan ajarannya dan telah menyempurnakan tugasnya menyampaikan kepada umatnya. Sehingga Allah Ta'ala turun al-yawma akmaltu lakum dinakum, kan hari ini aku sempurnakan. Imam Malik rahimahullah Ta'ala kata, apa yang bukan agama zaman Nabi bukanlah ajaran agama selepas zaman Nabi dari sudut ibadatnya, kan. Maka Nabi SAW juga telah berpesan, sallu kama ra'aitumuni usalli, musalat, nak salat tengok aku salat macam mana. Kamu nak pergi haji, khuzu anni manasikakum, kan. Nabi juga telah membuat satu tembok sempadan sekatan yang paling tebal, iaitu hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Siapa yang mereka-reka dalam urusan agama kami ini yang bukan daripada ajaran agama, maka dia ditolak. Hadis ini muttafaqun alaih, dan Imam Nawawi telah masukkan hadis ini salah satu daripada tonggak perbincangan di dalam kitabnya hadis 40. Kita kata alhamdulillah. Maka sesiapa yang memasukkan rekaan-rekaan di dalam ibadat yang tidak ada nas, maka orang itu telah memasukkan perkara asing di dalam agama. Itu dari sudut ibadat. Sebab itu para ulama mengatakan al-aslu fil ibadah at-tauqif ataupun tawakuf. Asal dalam ibadat, asas kepada ibadat itu kita kena berhenti, mesti ada dalil, ada sumber, ada yang autentik daripada Nabi SAW, baru dia jadi ibadat. Baik, kita pergi kepada al-adat. Dalam bab hukum adat kehidupan kita ni, perkara-perkara baru dalam kehidupan, maka itu maftuh, terbuka, tapi dengan beberapa syarat ataupun dawabit yang tak boleh kita langgarkan. Tak boleh kita langgar. Mana dalam bab adat, kalau kita nak pakai, pakailah. Nak pakai jubah boleh, pakai seluar boleh, kan. Nak pakai apa saja pun boleh, ikut adat kita. Orang Cina dengan cara adat dia, India dengan cara adat dia, orang asli cara. Yang pentingnya pakaian itu mesti menutup aurat. Satu. Syarat yang kedua, tidak menjadi lambang kepada agama lain. Jadi kalau jadi lambang, logo agama lain kita pergi pakai, itu salah. Maka dia kata adat itu terbuka, tapi dengan syarat-syarat tidak melanggari peraturan syarak yang membataskan tak boleh kita pakai pakaian yang menjadi simbol kepada agama lain. Yang lain-lain boleh. Oh, zaman Nabi orang naik kereta, orang naik unta, zaman kita naik kereta, adakah itu melanggar? Lah, itu kehidupan. Nak naik apa silakan. Jangan pula kata Allah, saya tak ikut sunnah dah sekarang ni. Kenapa? Sebab naik kereta. Nabi SAW naik unta. Kita kata jangan buatlah benda macam tu. Itu bukan dalam perkara ibadat, itu dalam perkara adab. Kita nak naik apa silakan. Maka Nabi sebut man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa dia yang menghidupkan sunnah dalam Islam ini. Jadi kata di para ulama, sunnah itu iaitulah sunnah yang orang sudah lupa. Macam orang masuk masjid, ramai yang tak solat tahiyatul masjid contohnya. Kita pun ihyakan dia. Kita kata tuan-tuan, kita buat peraturan nak masuk masjid semua kena tahiyatul masjid ataupun solat qabliyah, jangan duduk. Maka kita hidupkan sunnah. Banyak hari ini sunnah-sunnah yang telah dimatikan ataupun telah dilupakan oleh orang, kita pergi hidup. Ataupun dalam kehidupan yang baik ni.
man sanna sunnatan kan. Contohnya dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata siapa yang buat satu cara yang baik. Jadi syarat dia yang baik artinya bukan perkara yang membawa kepada maksiat ataupun melanggari peraturan ibadat. Jadi kita kena panjanglah perbincangan kita. InsyaAllah semua adat itu dibenarkan selama tidak bertembung dengan nas syarak, kecuali adat nak jadikan ibadat itu tidak naik ibadat. Cuma perkara adat kalau kita niat dengan baik maka kita berpahala insya-Allah taala. Baiklah. Perkara yang kelima yang kita nak bincang iaitu qiyamul lail. Asalnya qiyamul lail itu wajib ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi sunat kepada umat dia. Bagi orang ramai Islam ni sunat. Maka Nabi sentiasa solat di rumah dia dan juga di masjid kan. Nabi SAW menggalakkan umat Islam supaya beramal dengan solat sunat ini di mana? Di masjid, di rumah. Seorang datang jumpa Nabi SAW, dia tanya, "Ya Rasulullah, ayyuma afdal?" Wahai Rasulullah, di manakah yang afdal, solat di rumah ke di masjid? Qala ala tara. Mu tengok kan rumah aku dengan masjid ni rapat. Dekat je. Selangkah masuk. Kata Nabi, fala an usalli fi baiti. Aku solat sunat di rumah aku lebih aku suka daripada aku solat di masjid. Kecuali solat al-maktubah. Solat fardu la di masjid, bukan di rumah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain. Maka timbul soalan. Bila kita pergi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat di masjid Nabi, ni dalam buku Sejarah Madinah saya dah tulis. Solat di masjid Nabi, pahala dia 1000 solat. Majoriti ulama mengatakan pahala 1000 ini hanya di dalam masjid Nabi. Maknanya kalau balik ke rumah, keluar daripada masjid, tak ada dah. Sepatutnya kalau kita fikir dengan otak kita, sudah tentu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak balik ke rumah dia. Dia solat di masjid dia sebab 1000. Sebab 1000 kan. Balik ke rumah jadi satu lah. Kenapa Nabi tak solat di masjid? Maka di sinilah dipahami oleh para ulama Islam bahawa solat sunat itu afdal di rumah daripada di masjid. Satu kaedah kata-kata para ulama, dia kata menjaga asal solat itu lebih utama daripada menjaga tempat solat. Oleh kerana disyariatkan, dianjurkan solat sunat itu di rumah, walaupun kelebihan solat di masjid Nabi itu lebih besar, tapi di rumah itu lebih afdal. Nabi tak sebut dalam hadis ni. Nabi tak kata kecuali masjid aku ni. Atau di Masjid Haram Mekah. Masjid Haram Mekah boleh tahan. Sebab semua tanah haram Mekah itu seluruhnya berpahala 100,000 belaka. Tuan-tuan boleh baca dalam buku yang saya usahakan ini. Tajuk dia Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Di mana tanah haram Mekah seluruhnya 100,000. Tapi di Madinah 1000 di dalam Masjid Haram. Itu pun ada satu lagi pandangan kecil ulama. Bukan sakat semua masjid zaman Nabi saja. Kita kata Alhamdulillah. Tuan-tuan kata Alhamdulillah, nasib baik. Majoriti ulama kata tidak. Asalkan dia nama Masjid Nabawi, maka 1000 berjalan. Kita kata Alhamdulillah. Cuma orang yang solat di luar masjid itu, wallahu a'lam, itu khilaf ulama. Saya tulis dalam buku ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku Madinah Munawwarah. Kelebihan dan sejarah kita dah bincang tentang perkara itu. Artinya, walaupun di masjid Nabi kata balik aku solat di rumah. Maka itulah keadaan kita solat di rumah. Kecuali waktu ramai kita nak perlukan kepada jamaah, maka ketika itu solat di masjid lebih baik, lebih aula kan. Yang keenam, Nabi SAW biasanya, kebiasaannya, dia akan solat sunat dia munfaridan. Dia solat sunat seorang. Tidak berjemaah kecuali tadi. Ayat 2 hari raya, 2 gerhana dan juga solat istisqa, solat minta hujan. Dan beberapa kali dia solat di masjid
Ketika mana? Ketika malam Ramadan. Cuma adakah langsung tak boleh kita solat berjamaah ni dalam bab solat sunat? Di sini timbul sedikit perbincangan. Kenapa? Tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah solat. Ibnu Abbas kata, aku tidur satu malam di rumah makcik dia, Maimunah. Maimunah ni isteri Nabi, mak saudara Ibnu Abbas, dia tidur. Bila dia nak tengok apa Nabi buat, Nabi ibadat macam mana malam. Bila waktu malam Nabi kita bangun solat tahajud, faqumtu an yasari. Ibnu Abbas bangun berdiri di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita tarik dia letak di sebelah kanan. Panjanglah cerita kan. Itu satu kisah. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan kisah yang kedua Huzaifah radhiyallahu anhu dikata, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Satu malam Nabi kita solat tahajud lama, dia baca Baqarah. Kemudian dia baca lagi baca Ali Imran. Allahu Akbar. Panjang. Dia ikut belakang. Maknanya ada Nabi kita tidak kata Huzaifah, Ibnu Abbas, jangan ikut aku. Pernah juga di siang hari Nabi kita pergi rumah Ummu Sulaim. Sampai di situ Ummu Sulaim minta Nabi solat di rumah dia. Nabi solat sunat dan diikuti oleh Anas dan beberapa orang di atas rumah. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa fihi jawazun nafilah jama'atan, boleh kita solat sunat berjamaah, tetapi jangan dijadikan sebagai adat istiadat. Nak solat sunat mesti berjamaah. Malam ni solat hajat perdana berjamaah, malam ni solat tasbih berjamaah, malam la. Sebab tidak menjadi amalan Nabi, cuma para ulama mengatakan menunjukkan keharusan. Contohnya kita malam ni nak solat, orang tak pandai nak solat ni, mai bangun tahajud belakang malam ni, ikut saya ajar. Jadi itu dibolehkan. Tapi jangan jadi perdana mingguan, setiap lepas Jumaat ada solat hajat perdana, lepas malam ada lah. Kita kata itu tidak warid dalam sunnah. Nabi menganjurkan sedemikian. Jadi eloknya kita solat seorang-seorang, itu lebih baik, lebih afdal. Walaupun di sini ada kelonggarannya sampai peringkat, taklah kalau kita solat sampai kita engkar, tapi jangan jadi satu adat istiadat. Baiklah. Yang ketujuh, qiyamul lail, solat malam ini Nabi kita sallallahu telah menggalakkan para sahabat. Yuraghib fi qiyami Ramadan min ghairi an ya'mura fi bi'azim. Nabi suruh tapi tidaklah paksa. Nabi kata sallallahu, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang bangun beribadat pada malam Ramadan secara iman dan mengharapkan pahala, diampunkan dosanya. Nabi suruh buat. Jadi dalam sejarah tarawih ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah dia keluar salat pada malam yang pertama. Sahabat-sahabat yang ada di masjid tengok Nabi salat, mereka ikut belakang. Kemudian malam yang kedua lagi ramai. Kemudian malam yang ketiga, penuh masjid, Nabi kita tak keluar. Masya Allah, tabarakallah. Ini dia kata. Jadi istamu minal lail al-thalithah awir rabi'ah, ataupun malam yang keempat dah Nabi tak keluar. Sahabat-sahabat ni tunggu tak keluar-keluar. Esoknya Nabi kita bagi tahu, aku tahu apa yang kamu berkumpul semalam, tapi aku tak keluar kerana bimbang takut difardukan. Khasyitu an tufrada alaikum. Aku bimbang takut difardukan ke atas kamu, maka ini dipanggil Ramadan. Maka kata di para ulama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan asas bahawa solat malam Ramadan disunatkan, dianjurkan secara berjamaah, tapi Nabi kita berhenti tak buat. Kenapa? Dibimbangi takut difardukan. Jadi ada sebab. Maka disitulah kata di para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri pada malam Ramadan secara seorang individu. Kemudian ada sahabat-sahabat tengok Nabi solat, mereka pergi ikut belakang, kan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berterusan mengimami solat tarawih bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab dibimbangi takut jadi fardu. Kita kata alhamdulillah, ruang itu sudah ada. Ruang itu sudah ada. Baiklah, yang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dalam keadaan itulah keadaan orang Islamnya. Ada solat seorang, ada solat 2-3 orang, ada kelompok kecil. Sehingga zaman Sayyidina Abu Bakar pun keadaannya macam tu juga. Sehinggalah sampai ke zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka Umar telah menganjurkan menyusun balik. Mengatakan baik kita susun, kita jadikan mereka di bawah imam yang satu, itu lebih baik. Jadi alhamdulillah tersusunlah bermula di situ sampai ke zaman kita ini, alhamdulillah. Yang ke-8, yang zahir kepada kita daripada solat tarawih di belakang imam yang satu ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi kita tinggalkan takut difardukan oleh Allah Azza wa Jalla, menyusahkan umat dia. Maka apa yang telah dibuat oleh Sayyidina Umar itu telah ada asasnya. Sudah ada asasnya. Karena itulah Umar kata ni'mal bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah maknanya sebaik-baik susunan baru ini. Jadi maksud Sayyidina Umar bukan mereka-reka cara ibadat baru. Umar telah berkata sebaik-baik susunan mana bid'ah. Umar semuanya tahu. Hadis man adasa amana iyyakum wa muhdatsatil umur wa kullu bid'atin, semua itu sudah diketahui oleh Sayyidina Umar. Cuma Umar memahami bahawa susunan ini hanya melanjutkan kelangsungan daripada yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama hadis mengatakan kata-kata ni'matu al-bid'atu hadhihi, iaitulah daripada dari sudut bahasanya, bukan bid'ah dengan makna mereka-reka ibadat yang tidak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita faham, dipahami oleh sebahagian orang yang nak memasukkan perkara-perkara yang tidak ada asas dalam agama. Bila kita nak berselawat, kena bangun, kena bergendang, kena nak berzikir, melompat lah, kita kata tidak ada dalam asas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir sekali kata-kata Sayyidina Umar, wallati yanamun anha, makna orang yang tidur sekarang ini lebih baik daripada orang yang bangun sekarang. Artinya solat malam itu di akhir malam lebih afdal daripada di awal malam. Tapi kita kena tengok kekuatan kita kan. Tengok kekuatan kita. Kalau kita balik rumah pakai tak solat dah, solatlah dengan imam. Sebab tu timbul ulama solat tarawih di masjid bersama imam ke di rumah lebih afdal. Jadi kata di para ulama, kita tengok kekuatan jiwa kita. Kalau solat di rumah lembek, tak khusyuk, 2 rakaat 4 rakaat dah letih dah. Solat di masjid masya-Allah dengan suara imam yang semangat, suara sedap, kita boleh lanjut sampai 20 rakaat, 3 dengan witir. Kita kata di masjid lebih afdal kan. Kemudian ada tazkirah lagi lebih baik. Jadi benda tu nisbi lah. Sebab tu yang tengok tuan-tuan guru kita di Madinah, orang-orang alim, dia pergi solat berjamaah di masjid, kemudian dia balik. Dia solat mana? Dia solat di rumah dia seorang. Dia hafal Quran, dia baca. Kita balik tarawih, dia tak balik, tak habis lagi. Duduk solat di atas sutuh rumah dia tu. Maknanya kita kena tengok orang. Zaman kita ini tentulah kita kata solat bersama imam lah lebih baik. Sebab banyak masalah nak solat seorang-seorang. Kecuali kita hafizul Quran, kita boleh solat cara tenang, lebih baik di rumah kita, alhamdulillah. Adapun bilangan solat tarawih 8 ke 20, itu kita akan bincang dalam siri yang lain insya-Allah. Banyak dah video-video yang telah saya tulis, yang saya urai-uraikan di bawah tajuk solat tarawih. Ada yang kata 20, ada yang nak hak cakap 8, 11 kan. Di zaman Imam Syafi'i, dia kata aku tengok orang solat tarawih 39 rakaat di Madinah. Dia sudah 1000 tahun lebih solat tarawih ini telah berlalu. Dan tidak perlulah kita duduk berkerah kepala tentang bilangan solat itu. Yang pentingnya bagaimana kita nak solat dengan khusyuk, insya-Allah. Jadi tamatlah siri kita yang ke-7 ini, insya-Allah. Kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, siri yang ke-8 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.